Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel saya. Hari ini kita nak buat video berkenaan Bobo Boy punya series dan movie. Okay, saya nak rank semua series dan movie dalam satu list. Okay, ini idea daripada Ryoko. Siapa yang pernah datang stream saya akan kenal siapakah Ryoko. Okay, dan berada di skrin sekarang yang korang boleh tengok ni, saya tak tahu kat mana arah dia. Okay, adalah saya buat adalah satu slide. Okay, saya tulis slide nak tunjuk ke korang dengan lebih jelas lah apa yang maksud saya. Cuma slide ni akan dalam bahasa Inggeris. Jadi kepada semua orang yang tak faham bahasa Melayu, okay, beberapa orang subscriber saya juga peminat Bobo Boy, mungkin mereka akan lebih faham lah dengan apa yang akan berlaku dalam video ni. Tapi jangan risau, saya akan bercakap dalam bahasa Malaysia. Jadi semua orang insyaAllah boleh faham. Okay, kalau tak faham juga boleh tanya dekat ruangan komen di bawah, saya akan cuba terangkan. Right, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok ranking saya untuk semua series dan filem Bobo Boy. Sebelum saya mula, saya nak cakap apa yang termasuk dalam list ni, okay? Bobo Boy movie 1 dan 2, Bobo Boy musim 1, 2 dan 3, Bobo Boy Galaxy musim 1, Bobo Boy Galaxy musim 2. Okay, Galaxy musim 2 dalam versi komik kan. Okay, tapi still saya akan masukkan juga dalam list ni. Di tempat ketujuh adalah Bobo Boy Galaxy musim 1. Okay, Bobo Boy Galaxy musim 1 ni dia banyak aksi-aksi menarik, aksi-aksi halilintar, aksi-aksi solar, sangat-sangat menarik. Okay, dia juga yelah, saya dah tulis kat situ iconic solar scene. Maksud saya penghabisan tu, episod 24 tu memang sangat-sangat ikonik. Okay, sampai hari ni pun semua orang masih suka dengan scene tu. Tetapi banyak masalah dalam Bobo Boy Galaxy musim 1 ni. Pertama sekali, banyak filler episod. Apa maksud filler episod? Siapa yang pernah tonton Naruto atau anime sebelum-sebelum ni, mereka mungkin pernah jumpa dengan filler episod. Episod ni dia memang episod, tapi dia punya jalan cerita tak bawa ke depan apa yang kita nak tengok. Contoh, dalam Naruto, semasa dalam peperangan Naruto tu, Naruto lawan dengan orang jahat, peperangan yang terakhir, episod-episod last tu, dekat tengah tu ada banyak filler. Okay, episod-episod yang nampak macam kena-mengena tapi sebenarnya tak ada pun dalam manga, okay, dalam source material. So itulah maksudnya filler scene. Dan dalam Galaxy Season 1 ni ada filler scene. Kalau korang tengok, saya ingatkan masa saya review Bobo Boy yang buku yang ke-6, isu yang ke-6, okay, Bobo Boy Galaxy musim 1 isu yang ke-6, okay, komik tu, saya ada cakap ada 3 episod dalam tu. Saya cakap episod 21 je yang betul-betul yang best. Episod 19 hingga 20 ni lebih sebagai filler sahaja. So itulah maksud saya. Itulah macam pada saya masalah besar untuk Bobo Boy Galaxy musim 1. Setiap minggu kita akan jumpa orang jahat yang baru, dan orang jahat tu biasanya tak kekal lama. Okay, even dalam satu arc, contoh macam arc yang awal-awal, okay, arc Juggernaut tu, okay, kita dapat orang jahat macam Joker tu, lepas tu Panto, lepas tu Juggernaut dalam masa beberapa episod. Tapi dia macam tak berapa tak tentu arah. Lepas tu satu orang jahat tu akan ambil 1 atau 2 episod untuk selesaikan. Satu kita pergi ke orang jahat baru, kita pergi ke orang jahat baru. Okay, dia punya movement story cerita jadi slow sebab orang jahat dia kita buat weekly. Okay, weekly punya story. Lepas tu Bobo Boy hanya gunakan Bobo Boy tahap 1. Saya tak kisah dengan tahap 1, tapi sebagai peminat yang dah tahu tentang tahap kedua, saya nak tengok tahap kedua obviously. Dan bila saya tanya apa sebab Bobo Boy tak guna tahap kedua, kita tak dapat jawapan sangat. Okay, kita dapat vague answer macam Bobo Boy jangan guna, kuasa kau tak stabil. Okay, dah hujung-hujung baru kita dapat beritahu, oh Bobo Boy kena dapat balik ke 7 kuasa ni, barulah dia boleh guna tahap kedua. Sepatutnya kita diberitahu. Okay, saya nak kita diberitahu, tapi saya tak dapat. Panjang saya dah cakap pasal Bobo Boy Galaxy 1 sebab saya tak pernah buat review. Basically ni review saya lah. Okay, lepas tu saya tulis kat sini, Gopal tak gunakan kuasa sebenar dia sebab kita baru je jumpa Gopal dalam movie pertama yang ada kuasa tahap kedua dia, tapi dia tak pernah guna langsung. So saya memang disappointed. So tu saya sebut pasal benda ni, sangat-sangat kecewa. Kemudian tak banyak character development overall untuk Fang, Gopal, Yin, Yaya. Memang diketepikan habis. Okay, Fang tu macam ada sikit lah momen dengan abang dia. Yin, Yaya, Gopal tu adalah sikit. Tapi fokus kepada Bobo Boy sahaja. Kita ada karakter lain, Kokochi tak banyak cerita. Dan Laksmana Tarum tak apa benda, tak ada apa-apa. Okay, just Bobo Boy seorang. Memang series nama Bobo Boy, tapi kalau ada benda lain, okay, ada orang kata ada karakter-karakter lain juga yang dapat karakter development tu menarik. Sebab itulah Bobo Boy Galaxy di yang tempat ke-7. Bukannya saya benci Bobo Boy Galaxy, saya suka tengok Bobo Boy Galaxy. Saya ada plan nak tonton balik semua Bobo Boy. Saya tak sabar nak tonton Bobo Boy Galaxy. Lagi saya dah beli komik ke-77 Bobo Boy Galaxy. Saya baca semula, saya happy. Cuma inilah masalah saya dengan Bobo Boy Galaxy musim 1. Sebab tu ada di tempat yang ke-7. Sekarang kita pergi ke tempat yang ke-6, iaitu Bobo Boy musim 1. Sebenarnya saya tak ada apa-apa masalah dengan Bobo Boy musim 1. Cuma
Bobo Boy musim 1 ni cuma dia wujud. Dia tak berapa banyak impact, dia tak berapa tinggi untuk saya. Saya nak something yang ada efek yang tinggi kepada saya. Okey, benda yang saya boleh ingat sampai bila-bila. Tapi dalam Bobo Boy musim 1 ni tak banyak. Okey, selain daripada pengenalan karakter, pengenalan kuasa Bobo Boy dan kawan-kawan Bobo Boy, lawan dengan Adudu setiap minggu, macam tu je lah. Okey, dia tak banyak benda sangat. Okey, dia kelakar, bagus untuk pengenalan karakter, tapi itu sahaja kelebihan dia. Kemudian kita, seperti saya cakap kat sini, tak banyak pergerakan cerita dan banyak gunakan plot armor lah untuk selamatkan Bobo Boy. Tiba-tiba Bobo Boy ada kuasa tahap kedua, macam ni, macam tu. Okay, so tak ada masalah apa-apa. Saya still suka nak tonton, cuma ada season 2, season 3 semua lebih baik. Alright, yang seterusnya di tempat kelima adalah Bobo Boy musim yang ketiga. Abang, kenapa musim ketiga? Kenapa bukan musim kedua? Sebab abang suka musim yang kedua daripada musim yang ketiga. Okay, dalam kat sini abang tulis di Bobo Boy musim 3 kita ada action yang baik dan kuasa baru. Okay, kita dapat kuasa api dan juga kuasa air. Sangat interesting. Sebab tu saya suka Bobo Boy musim yang ketiga ni. Kita dapat tim Bubadi Bako. Walaupun saya tak berapa macam crazy sangat, gila sangat dengan idea tu tim Bubadi Bako ni, tapi saya suka dengan idea yang Adudu jadi baik. So tim Bubadi Bako. Kemudian ada sebut berkenaan parents Bobo Boy. Sangat interesting, dan juga pengenalan karakter Kaizo. Saya sangatlah suka karakter Kaizo ni. Jadi pengenalan dia masa musim 3 tu memang terbaik untuk saya. Apa yang buatkan saya rasa buatkan dia di tempat kelima adalah perlawanan terakhir dia. Perlawanan terakhir dia sangat best, great action, saya tahu. Tapi apa yang kita dah dapat dari movie pertama, bila pergi ke penghabisan season 3, kita rasa macam alah, let down. Okay, macam jatuh. Okay, tak berapa best. Sebab apa? Sebab movie pertama dulu keluar, lepas tu baru season 3 keluar. Itu yang saya cakap tadi, weird episode schedule. Okay, bawah sekali. Okay, sebab schedule dia sangat-sangat berterabuh. Masa tu Monster terlalu fokus untuk buat movie yang pertama. Jadi schedule untuk season 3 sangat berterabuh. Jadi macam-macam perkara tu mengganggu saya punya tontonan saya lah. Okey, satu lagi part bila Adudu jadi jahat semula. Okey, saya tak suka sebenarnya part tu. Saya faham untuk progress story, tapi untuk saya nak mungkin caranya lebih masuk akal mungkin untuk saya. Bukan sebab mak dia datang, mak dia cakap kau kan jahat, kau kena jadi jahat. Saya rasa macam itu buatkan karakter Adudu yang sama ni kita nampak, sebenarnya Adudu ni walaupun nampak jahat, tapi dia ada hati dan ada perasaan, disayangkan kat Probe. Tapi sekarang dia macam okey, aku sebenarnya jahat. Lepas tu dia hilang lah perangai dia yang dia sayang Probe tu, semua dah hilang balik ke belakang balik Adudu tu. Yang macam saya macam alah. Di tempat yang keempat pula adalah Bobo Boy the movie, Bobo Boy movie yang pertama. Okey, seperti saya cakap kat atas ni, saya cakap saya suka dia punya lawan-lawan. Saya scene, okey, babak di mana Ochobot mati adalah antara babak yang paling menyedihkan dalam sejarah Bobo Boy. Tapi pada masa yang sama saya tahu Ochobot takkan mati selama ni, so tak adalah sedih sangat. Lepas tu dia membuka dunia Bobo Boy. Itu maksud saya bila cakap open Bobo Boy BBB Worlds, maksudnya dia membuka dunia Bobo Boy. Buat kali pertamanya kita tahu sebenarnya kita first time tengok alien lain selain daripada Ijojo. Sebelum tu kita tahu Adudu dan Ijojo, dan kemudian ada Kaizo. Tapi macam kita tak nampak apa yang diorang buat. Tapi dengan movie ni kita nampak apa yang tim terkotak tu buat. Kita nampak apa yang macam lebih membuka lah dunia Bobo Boy. Kita nampak sebenarnya ada planet lain, ada macam ni lah. Okay, kita nampak planet lain, tapi Pulau Apong tu basically macam tempat baru lah, walaupun di bumi juga. Dan obviously Bobo Boy kuasa 7, Bobo Boy kuasa 7 Hepta Split tu memang antara scene yang paling best sekali dalam keseluruhan Bobo Boy. Walaupun itu adalah plot hole yang sangat-sangat-sangatlah besar dalam movie ni. Macam mana Bobo Boy tahu dia ada kuasa 7? Entahlah. Okay, jadi itu yang macam saya rasa masalah paling besar untuk movie ni. Kuasa 7 tu adalah benda paling epic, tapi juga benda yang paling pemeningkan kalau kita fikir macam mana Bobo Boy tahu dia ada kuasa yang ke-7. Dan bukan saja digunakan tahap 1, tapi terus guna tahap kedua. Tak ada dah guna daun ataupun cahaya, terus guna duri dan solar. Yang terkotak selain daripada dia nak kuasa apa tu namanya, kuasa teleportasi, apa lagi sebab dia datang serang. Itu je, macam tak best lah. Okay, dia punya motif macam mana, takat nak satu kuasa je. Okay, tak macam Retaka dia nak ambil barang dia semula. Okay, tapi yang ni dia just macam aku nak benda tu, dia pergi nak rampas. Okay, dia gunakan kekerasan. Lepas tu kalau kita fikir balik, sebenarnya Borara ni tak kuat sangat pun kan. Bobo Boy kuasa 5 dah kalahkan Borara. Okay, Bobo Boy kuasa 5 tak buat apa-apa dekat Retaka ketawa je bila kena kuasa 5. So saya tak nak bandingkan sangat. Jom kita pergi ke yang tempat yang ketiga, iaitu Bobo Boy musim yang kedua.
Kenapa saya pilih musim kedua? Pertama sekali introduksi kepada Fang. Kita dapat jumpa Fang buat kali pertama, dan Fang adalah karakter yang sangat cool. Dalam pengenalan dia pada musim kedua, kita dapat karakter yang misterius, yang sangat cool, dan ada sedikit karakter development yang baik untuk Fang. Kemudian Bobo Boy juga nampak lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Kalau nak dibandingkan dengan musim 1, musim 2 memang sangat best lah. Bobo Boy punya development kita nampak lebih banyak Bobo Boy. Lepas tu kita nampak Adudu punya karakter development yang saya sangat suka, bila Prop mati tu semua. Tu saya cakap tearjerking prop scene. Prop mati tu adalah salah satu scene yang paling banyak buat saya nangis, walaupun masa saya tonton tu umur saya 23-24. Saya sangat suka dengan adegan tu. Saya nak tengok lagi sekali. Part tu memang sangat-sangat sedih, dan character development mereka bila tiba-tiba Adudu datang tolong Bobo tu semua memang sangat-sangat menarik. Sebab itulah saya suka sangat musim yang kedua ni. Lepas tu betul-betul inilah kali pertama kita dapat jumpa threat, satu ancaman yang sangat besar daripada Ijojo. Ijojo boleh kalahkan mereka semua dengan mudah, tapi Ijojo kalah dengan mereka juga akhirnya. Lepas tu kita dapat pengenalan kuasa sebenar kawan-kawan Bobo Boy. Itu yang penting, kita dapat kuasa, bukan kuasa tukaran makanan, tapi kuasa tukaran molekul, which is very interesting. Tapi buat yang benda macam saya cakap, dia dapat tempat ketiga, sebabnya adalah penghabisan dia. Kita tak dapat konklusi lawan dengan Ijojo tu. Lawanan dengan Ijojo tu dibawa ke musim yang ketiga. So macam pelik sikit, tapi benar benda tu berlaku. Tak ada apa-apa masalah, benda dah lepas. Cuma itu masalah saya untuk Bobo Boy musim yang kedua. Yang tempat kedua, bila saya bagi tahu tempat kedua, korang faham lah tempat yang pertama apa. Tapi tempat kedua adalah Bobo Boy Galaxy musim 2. Bobo Boy Galaxy musim 2 ni belum tamat lagi, tapi saya cuma list benda yang best untuk Bobo Boy Comic musim 2 ni, Galaxy musim 2 ni. Saya tengah cari idea nak cakap apa yang berkenaan dengan yang buruknya kayak musim 2 ni. Tak banyak, dan saya rasa memang tak ada. So dalam sisi tak letak pun dia punya negatif. Mungkin kalau ada, korang tulis dekat bawah, komen kat bawah. Saya suka dengan jalan cerita dia, sangat mudah difahami, senang je, laju je, senang je baca. Lepas tu fight scene dia sangat menarik, lebih-lebih lagi masa isu yang ke-9, isu yang ke-8, isu yang ke-7 pun ada fight scene menarik. Lepas tu dialog mereka mudah dipahami, best baca, kelakar. Lepas tu mereka punya sistem yang guna arc ni saya sangat suka. Kita dapat rasa arc ni bergerak, ceritanya bergerak dari satu. Sekarang ni Bobo Boy dalam satu arc, iaitu arc untuk dapatkan kuasa tahap ketiga, tapi ada arc kecil-kecil lain. Contoh arc untuk dapatkan biji ok kuat. Lepas tu arc untuk besarkan biji ok kuat. Sekarang kita berada di arc yang untuk besarkan biji ok kuat, untuk jadikan dia pupuk. Tapi dalam satu arc yang besar untuk dapatkan kuasa tahap ketiga. Semua tu di-establish pada isu yang pertama, kemudian isu yang ketujuh. So sangat-sangat senang untuk difahami. Kepada yang tak faham lagi, nanti saya boleh cerita kalau korang nak. Lepas tu, semua karakter yang dalam ni ada masa-masa mereka sendiri untuk menjadi hero dalam cerita ni. Even karakter baru macam karakter Kuali pun ada masa untuk jadi nampak yang Kuali ni satu karakter. Kalau masa dia jahat tu, dia betul-betul jahat. Masa dia baik, kita nampak yang dia dah berubah, dia jadi baik. So, macam even karakter baru macam Kuali pun dapat screen time yang menarik. Bukan macam Galaxy musim 1, tapi Galaxy musim 2 ada banyak bagi semua. Ying, Yaya, Gopal, Fang kurang sikit, tapi semua macam ada part mereka yang bagus lah, yang unik, yang menarik, yang buatkan kita boleh ingat tentang jasa mereka kepada jalan cerita ni. Obviously kita dapat kuasa baru, so benda tu always a plus. Dan art style, ini bonus lah. Art style tu tak penting, sebab kalau kita dalam usia animasi sama je kan akhirnya, tapi art style dia sangatlah menarik, sangat-sangat cantik. Jadi saya tak sabar nak baca isu yang ke-10. Jadi saya nak tengok lagi pasal style baru. Tapi itulah cerita dia. Saya memang sangat suka dengan Bobo Boy Galaxy musim 2. Saya tak nampak buruknya lagi, tapi mungkin selepas penghabis semua, musim 2 ni habis, mungkin ada 20 buku. Saya harap ada 20 isu, 24 isu. Harap lah, saya tak janji. Baru saya akan buat review yang penuh untuk keseluruhannya. Mungkin masa tu ada negatif sikit, kita pun tak tahu. So kalau sekarang ni korang dah tengok sampai sini, korang tahulah tempat yang pertama adalah Bobo Boy movie yang kedua. Saya sangat suka dengan jalan cerita dia yang simple tapi juga masuk akal. Kemudian orang jahat dia, walaupun Rotaka pun sebenarnya kalau fikir balik motifnya tak adalah gempak mana, cuma dia nakkan balik barang dia. So kita nampak kenapa dia serang Bobo Boy. Lepas tu character development untuk Bobo Boy dan Gopal, semua kita nampak character development semasa mereka training tu. Jadi at least Gopal dengan Bobo Boy lah, macam bergerak sikit. Kawan-kawan Bobo Boy, Papa Prism tak banyak. Adudu sekarang dah pandai berlawan sebab dari movie yang kedua. So sangat cool. Obviously action dia sangat menarik. Korang tengok tak masa Frostfire tumbuk Rotaka, memang sangat best. Kemudian ada Earth Shatters, katanya Universe Shattering New Powers. Maksudnya power baru-baru lah, iaitu Supra, Predation dan
Frostfire, dan juga ada pengenalan karakter favorite semua orang, Amato. Okay, sahabat, orang akan cakap movie kedua tak best. Sorry sikit, movie kedua ada pengenalan Amato. Walaupun sikit kita nampak Amato, okay. Dan biasalah tak ada movie yang perfect. Adalah sedikit plot hole macam kat sini macam tak berapa connected story dia. Tapi at the end of the day tak ada orang kisah pasal benda tu, sebab orang nampak Bobo Boy Frostfire lawan dengan Retaka Crystal sangat awesome. Orang dah tak kisah dah pasal benda lain. Jadi itu sahajalah saya punya ranking. Terima kasih Ryoko sebab bagi idea ni. Okay, sekarang dah pukul 12 lebih malam. Video ni memang panjang. Tak boleh nak buat apa-apa guys. Okay, video ni panjang, dah pukul 12 lebih. Saya akan tamatkan video di sini. Sebelum saya tamatkan, kepada yang baru jumpa channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like video ni, share video ni kalau boleh. Saya nak viral. Gitu harap-harap korang semua happy-happy selalu. Jangan lupa join giveaway untuk semua Funny Monsters Malaysia. Siapa yang duduk dekat Malaysia, korang boleh join. Sebab saya tak hantar ke luar negara. Panjang umur murah rezeki, saya akan buat giveaway yang hantar ke luar negara lagi sekali. So sokong channel ni. InsyaAllah kita akan ada giveaway lagi. Alright, itu sahaja untuk dari saya. Terima kasih sangat kerana menonton. Terima kasih Ryoko. Terima kasih semua. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye.